datang, China datang, ya. Jadi kita terbuka tu bukan baru, ya, bukan baru. Pandai bahasa Arab, ya, bahasa Tamil, bahasa Putih, bahasa Cina, macam-macam lah, ya, benda baru. Dan kalau kita tengok, ya, jadi kalau dalam 16-17 lagu pelabuhan, ya, perdagangan, kita jual kereta ke, jual biskut tak kira apa lah, jual minuman, ya. Jadi kalau tak ada perdagangan, kalau Malaysia tak ada perdagangan, tak ada pelabuhan Kelang, tutup, ya, tutup, tak ada pelabuhan, tak ada kerja. Pelabuhan Kelang dia punya kita panggil multiplier effect. Kalau kita tengok Subang dah dulu, Subang dulu 67 kita buat lapangan terbang terus dengan C, pindah ke Subang, ya. Masa itu almarhum tu kepada Abdul Rahman diserang hebat dalam parlimen, antaranya oleh Tan Cikgu. Dia kata ini membazir, dia kata lagi banyak nyamuk pada manusia nak kapal terbang, ya. Jadi diserang bila dibuat taman terbang. Jadi kita tahu macam mana Subang itu jadi pemanggil kepada kemajuan, ya. Terpaksa Tun Mahathir buat pusat pindah kepada KLIA, ya. KLIA nombor 1, 2, ya. Jadi ini semua perdagangan apa? Tourism, ya. Jadi pemanggil. Jadi Pelabuhan Kelang pemanggil Pulau Pinang, ya. Kalau tak ada Pulau Pinang tak adalah lima ni, ya. Tak ada DP, tak ada apa, ya. Pulau Pinang pelabuhan dia bebas, ya. Jadi dulu bebas sukan, sekarang tak adalah free port, ya. Jadi senang ceritanya kita sebuah negara berdagang, ya. Macam Myanmar tak banyak perdagangan, Nepal tak banyak, ya. Kita ni bergantung, kita nombor 3, nombor 4 dalam dunia di segi pergantungan kepada perdagangan. Tak ada perdagangan, tak ada Pelabuhan Kelang, ya. Tak ada airport. Jadi airport pemanggil. Tengok sekarang ni, ya, apabila dah Subang tu dia berhenti sekejap, dia sekarang hidup balik. Ada Firefly, ada Manindo, ya. Rumah-rumah, saya ingat dari kawan saya, dia kerja di Mardet, ke Lembaga Getah LGM, ya. Dia beli tanah dekat 1 ekar, masa tu 30,000. Dia bawa saya pergi, saya dah nampak, dia bawa saya pergi. Dia kata datanglah duduk sama saya dah pergi nak buat rumah, ya. Sebelum pergi tengoklah, 50 tahun, 40 tahun dulu lah. Pergi, apa terbang lalu, tak mau, saya takut jatuh ke terbang. Tak mau pergi duduk di Subang. Sekarang ni penuh Subang, mahal Subang Jaya, macam-macam Subang, ya. Jadi pemanggil, ya. Airport itu pemanggil kepada kemajuan. Kenapa? Ada tourism, itu perdagangan itu. Ada barang-barang buat pulau masuk, ya. Port Kelang, ya. Perdagangan pemanggil kepada kemajuan Port Kelang. PTP dulu tak ada, ya. PTP sekarang ni ada pelabuhan di Tanjung Lepas tak ada, ya. Pulau Pinang, ya. Dulu kalau pergi Mekah naik kapal 3 bulan, ya. Bawa kelapa, bawa perah, ya. Bawa ikan kering, apa semua. Tahun Kelantan, dia kata nak pergi Mekah, dia tak balik dulu Pulau Pinang 3 bulan, balik jadi haji dia pergi Mekah, ya. Anda orang tak tahu, ya. Dia duduk situ, dia balik kampung, dia kata dia haji lah, ya. Jadi itu zaman dahulu, ya. Jadi mana perdagangan pemanggil, peluang pekerjaan, ya, yang bawa lori, yang betul logistik, ya. Jadi dengan ada Port Kelang itu, transportnya, logistiknya, keuangan Singapura ni salah sebuah negara yang paling kaya dalam dunia, ya. Pada 9 bulan Ogos ini Singapura merayakan ulang tahun ke-50 kemerdekaan. 9 bulan 8 diisytiharkan kemerdekaan. 65, ya, Pulau Adat Malaysia masa itu, ya, di Pulau Adat Malaysia, 9 Ogos tahun 65 ni dia akan rayakan tahun 50. Jadi Singapura ni dia maju kerana perdagangan. Semua pergi, orang Indonesia pergi, ya. Kiblat orang Indonesia ialah Singapura. Shopping lah, nak ubat lah, belajar lah, duit simpan di Singapura. Orang Indonesia, orang Malaysia ramai juga, orang Johor nak pergi mana-mana, dia pergi ke Singapura. Orang Kelantan pun, ada orang Kelantan nak pergi London, pergi Singapura, nak ke terbang, tak tahu pasal apa, nak sembunyi ke tak tahu, nak sembunyi ada isteri 3-4 tak tahu, nak ke terbang di Singapura. Jadi Singapura ni maju kerana perdagangan. Kan Singapura merupakan salah sebuah negara yang Singapura sekarang ni dari segi pendapatan lebih tinggi daripada Amerika Syarikat. Ramai tak tahu, Singapura sama kita dulu. Kita ada saudara, ya. Ada saudara, ada sepupu, ada mak saudara. Saya pun ada saudara di Singapura. Kita pergi tengok macam mana, dia tak puas hati, sikit semangat. Tetapi realitinya hari ini Singapura lebih maju dari segi pendapatan lah. Tak kira lah dari segi sosial, rumah pangsa tinggi, tak kira tinggi pendapatan. Kalau kita ukur dari segi pendapatan,
Maka Singapura salah sebuah negara termaju dalam dunia. Kenapa? Perdagangan. Tarik perdagangan, kalau orang Indonesia tak niaga di Singapura, orang Malaysia tak apa, orang Johor pergi setiap hari 100,000 nak motosikal, naik bas, ya, naik kereta, bangun ke 3 pagi, subuh tengah jalan, mungkin saya tak sampai subuh, ya, pergi kerja di Singapura. Saya pergi masa saya bukan saya menteri, kena pergi hati-hati lah. Saya nak tengok ni macam mana, ya. Saya pergi tengok genting Singapura, mula-mula buka, nak tengok macam mana, ya. Masa mula-mula dia baru buka, ya. Di Singapura ada 2 kasino, satu Golden Sands Amerika, satu genting, ya. Resort World itu, ya. Saya pergi tengok, nak tengok. Saya masa baru pergi tu dia baru buka, dia baru bekerja 3-4 ribu orang, ya. Dan separuh bekerja daripada Johor, kita hari-hari nak motosikal, ya. Separuh daripada Johor. Jadi dengan ada Singapura, orang Johor pun tumpang rezeki lah. Bayangkan Singapura kata hari ni aku tak mahu lagi orang Johor kerja, 100,000 balik Pontian, balik Benuk ke, balik Mesin ke, Kota Tinggi ke, 100,000 hari, ya. Jadi itu realitinya. Kita kena apa yang baru kena sebut, ya. Singapura berjaya kerana perdagangan, sehingga orang kita boleh tumpang, orang Kelantan. Satu masa dulu yang paling lama di Singapura orang Kelantan, ya. Di Singapura ada 1980s, ada construction boom 35 years ago, buat tinggi yang buat rumah, ya. Dia duduk orang Kelantan paling ramai. Kampung saya pergi Singapura, dia duduk beberapa tahun balik, sekarang tak ada lah, sana orang Indonesia, ya. Dia balik niaga, ada saving scheme, ada CPF, Singapore KTPF, ada CPF. Jadi perdagangan semua ni. Jadi penting mana kita kena ada satu pendekatan yang outward going, outward looking. Dan tengok keluar. Kalau kita tengok kampung kita gini saja, tak boleh, tak boleh begitu, ya. Yang kedua, pelaburan. Pelaburan ini dalam 2 negara. Kita pelabur-pelabur ni, ya, ada pelabur-pelabur. Tak sama, tak tahu buat Twitter, melabur Dato' Fauzi, tak tahu lah. Dato' Kedah pernah melabur universiti, ya. Tak tahu dia, banyak pelabur ni, ya. Pelabur ni dalam dan luar negara, ya. Orang kita melabur, orang kalau Putar tak banyak lah, tak banyak, ya. Yang banyak melabur ni mungkin Genting ke, YTL ke, banyak, ya, melabur. Jadi melabur ni kita perlu pelaburan kerana peluang kerajaan, takkan semua nak kerja kerajaan. Yang kerja kerajaan 1.6 juta saja. Yang perlu pekerjaan 13 juta di Malaysia, 13 juta, ya, 13 juta perlu pekerjaan. Yang kerja kerajaan 1.6 juta, yang lain berniaga, kerja sendirilah, berniaga macam-macam. Jadi kerja swasta ni kan, macam manufacturing, pembuatan 2 juta bekerja dalam sektor pembuatan, 2 juta. Pembuatan ni kecil ada, besar ada. Jadi kecil banyak mungkin Bumi Putra, ya, yang kecil-kecil, yang besar banyak multinasional. Jadi pelaburan kita bergantung kepada pelaburan asing. Dalam negara ada, Maybank ada 20,000 lebih pekerja. Alhamdulillah, CIMB pun banyak, ya, pelabur. Itu pelaburan kita. Selain itu kita ada pelaburan luar, ya. Macam Pulau Pinang umpamanya. Pulau Pinang kalau tak ada pelaburan asing, lingkup. Ada Intel, ada Agilent, ada B. Brown, itu semua. Saya jaga pelaburan ni 2-3 ribu, ya, bekerja, ya. Di Shah Alam, di Lembah Kelang, di Johor, di Kuantan, di Sarawak pun, di Sabah, pelaburan asing. Jadi pelaburan asing dia datang ke Malaysia ni kerana untung lah, melabur kalau rugi tak rugi. Jadi Malaysia juga bergantung pada pelaburan dan pelaburan asing. Kalau kita tolak pelaburan asing, maka kita tak ada orang Kelantan balik Kelantan potong getah, ya. Getah 1 ekar, banyak tempat saya anak 10, ya, anak 10, getah 1 ekar, ya. Satu boleh lah potong getah 1 ekar. Kalau 10 anak potong getah, satu orang potong 20 getah, batang getah. Tak boleh kahwin, tak boleh ada anak. Kerja orang Kelantan, kerja Pulau Pinang. Saya melawat ini sekejap lagi saya buka syarikat ni di Subang. Sekejap lagi insya-Allah saya akan pergi, ya, umpamanya saya pergi melawat kilang, ramai yang datang. Saya orang Kelantan, kata. Kalau mengundi luar, 20% luar, ya. Insya-Allah kerja rata-rata lah. Kenapa? Kerana tak cukup keluar. Jadi ini semua adalah kerana ada pelaburan asing, maka memberi peluang pada kami orang Kelantan, ya, untuk bekerja di Pulau Pinang. Raya-raya, kalau musim raya Kelantan biasa. Kalau raya penuh dengan kereta-kereta Pulau Pinang, Johor ada. Jadi kita kena bergantung pada luar. Ada Melaka lagi, Labuan Telang, Pulau Pinang, Singapura, kita bergantung pada luar. Maka itu kita kena mempunyai sikap terbuka. Jadi oleh sebab itu kita tanda tangan beberapa perjanjian. Jadi perdagangan ni banyak sekatan macam-macam. Dia ada cukai lah, halangan bukan cukai macam-macam, ya.
Jadi sebab itu kita telah tanda tangan 13 perjanjian perdagangan bebas terpanggil. Yang bebas FTA ini kita kurangkan cukai, kita kurangkan halangan perdagangan untuk mempermudahkan. Yang terkini dengan Turki. Turki saya sign pada bulan April 2014. Saya sign. Saya pergi di Ankara, ya, disaksikan Perdana Menteri dan Sri Najib dan juga Erdogan. Erdogan ini masa itu sekarang Presiden, masa itu Perdana Menteri, ya. Perdana Menteri Turki nama Erdogan, tapi pronunciation-nya Erdogan, ya. Saya sign dan Menteri Ekonomi Turki sign bagi pihak Turki, ya, bulan April. Maka Parlimen dia luluskan kira-kira bulan lalu berbuat kuasa 1/8 tahun ini. Jadi Turki ini pasaran very protected market, cukai tinggi. Jadi bermula 1/8 Menteri akan buat seminar khusus untuk panggil kita peluang-peluang di Turki, ya. Ramai negara Turki ini, Syamudin, Nobel negara untuk Tunku Aziz, semuanya Turki ramai, ya. Turki ramai di Malaysia ni, Izzat Amin, Izzat ada, Satu Naim, orang Turki orang Melaka, ya. Bersama. Jadi Turki ni punya hubungan yang tak rapat Malaysia, ya. Kita rapat, dulu kita ada masalah, tapi sudah sengaja melawat tahun 2011, saya pun ikut serta dengan lawatan tersebut. Maka ada perubahan, ya. Perubahan kenapa? Kerana Daud Toglu nama dia, ya. Dia pernah jadi pensyarah UAE. Daud Toglu ni orang Turki pensyarah UAE. Anak dia umur 6 bulan meninggal di Malaysia, ya. Anak dia kubur dia di Putrajaya, kan lupa dia Putrajaya kubur dia. Jadi dia datang, ya. Anak Perdana Menteri Turki Daud Toglu dulu pensyarah UAE, ya. Sekarang bos di Turki, ya. Anak dia meninggal di Malaysia. Anak dia meninggal di Malaysia umur 6 bulan. Maka dia duduk sini. Jadi rapat dengan kita. Saya jumpa dia bulan Januari yang lalu bersama Perdana Menteri Tunku di Davos. Dia cukup jalan dia duduk di Malaysia, dia cari makan di Malaysia. Sekarang dia bos di Turki. Maka hubungan cukup rapat. Maka bermula 1/8 tahun ini kita ada perdagangan, ada FTA dengan Turki, membolehkan barang Malaysia masuki pasaran Turki dengan lebih baik. Kenapa? Cukai turun, FTA cukai turun, ya. TPP ini kontroversi kerana dia macam-macam. Ada mengenai buruh, ada mengenai environment. Kerana sekarang ni ini juga relevan, ya, relevan pada perdagangan, ya. Jadi rekapitulasi TPP ini ada tiga sempadan lah. Perintah yang pertama, perlembagaan. Kita tidak akan buat sesuatu yang menganggap lembaga Islam ke halal. Yang kedua ialah mengenai kedaulatan negara. Yang ketiga, dasar-dasar Bumi Putra. Itu mandat dari saya. Tak boleh langgar dasar Bumi Putra. Saya dah keluar permintaan, ya. Banyak pertimbangan kerana benda tak tahu lagi, tak selesai lagi, ya. Tak selesai. Saya bawa balik Kuala Lepas daripada Hawaii. Saya mula-mula PPP dah 5 tahun. Masalah kita tahu ada pos. Saya tahu ada pos. Datuk Tidak pernah hadir, saya punya taklimat, ya. Sekarang dia tanya, bukan senator, dah habis dah? Masih? Tak ada? Dah habis dah. Jadi dulu pernah hadir taklimat. Jadi masalah setengah-setengah Turki ni straightforward, tak ada masalah, tak ada kontroversi, ya. Maknanya senang je. Tapi yang TPP ni kontroversi kerana ada kos juga, ya. Itu kita buat kajian cost benefit. Ada benefit, ada cost. Kerana ada mengenai hal-hal berkaitan dengan perolehan kerajaan. Itu sebabnya mandat semalam sebagai tanaman kepada jemaah sudah perintah, ya. Saya bertahan mula-mula dah 5 tahun dah. 3 tahun pertama biasa, tak ada masalah. Saya segala pegawai. Tapi sekarang saya jadi terlibat. Nak tahu saya, ya, saya tahu, ya, amanah itu besar. Tapi saya ada pernyataan bahawa yang pertama, perlembagaan kita harus dihormati Islam, ya, melalui Bumi Putra. Yang kedua ialah dasar Bumi Putra. Yang ketiga, kedaulatan negara itu batas. Maknanya apa-apa yang kita buat tak boleh melanggar, ya, batas tersebut. Jadi saya sendiri terlibat dengan saya sendiri, ya. Banyak kerja-kerja ni benda ni menteri tak terlibat. Menteri ni ujung-ujung. Kalau kerana benda ni benda yang besar, saya sendiri pegawai bantu saya lah. Saya tak buat semua. Saya kena pergi ni, tidak insyaAllah kembali Delhi, kena pergi Sabah, Sarawak. Kata-kata jadi pegawai bantu saya. Tapi saya seorang kan dengan Mahathir Asman Mokhtar, dengan Datuk Mansur, bos Petronas, dan untuk cerita ada masalah-masalah. Semalam, ya, kita bagi taklimat Imam Menteri, kita panggil mereka untuk beri penerangan. Apa faedah, apa kosnya, ya. Akhir sekali kita kena buat, ya, kerajaan Malaysia. Saya bukan buat keputusan, Parlimen Malaysia buat keputusan. Kerajaan Malaysia tak ada
masalah. Tapi kita tak boleh reject, kita kata aku tak mau, ya. Kerana kita Pulau Pinang, Subang, Kelahir, kerana kita negara yang terbuka, ya. Kita belajar di Amerika, orang kita belajar di Mesir. Tidak ada negara dalam dunia yang terbuka macam Malaysia. Saya pergi Afrika Selatan dan belajar Malaysia, Yaman ada umur 6-7 tahun, Syria ada, dia habis 6-7 tahun. Orang Malaysia ada, ya. Yang tak ada mungkin Brazil ada juga sana, ya. Jadi Malaysia terbuka, orang lain tak ada. Mana orang lain yang belajar ke India ada, Pakistan ada, Bangladesh ada, Sri Lanka ada, Mesir ada, Saudi Arabia, Indonesia ada, Australia, New Zealand ada. Orang Malaysia ni kalau kita terbuka dulu lagi, maka apabila ada peluang, kita kata jangan dulu, kita try dulu. Jadi TPP ni ya, kita berunding, kita tidak sangkut paksa saya. Apapun apa saya buat adalah perlembagaan bagi putra dan kedaulatan negara. Itu benda yang perlu kita. Saya tegas, tapi yalah saya tahu ada kos, tetapi kalau kita tutup mata berdawal lagi, aku tak mau mengurat dengan kau, maka ini tak patutlah kita pasal kita dulu lagi. Kalau kita berdagang, kita negara perdagangan, ya. Jadi akhir sekali kita buat akan ada analisis cost benefit. Dan di parlimen, kalau rakyat Malaysia tak mau lah, tapi kita cuba, mungkin ada faedah. Kos ada, bukan tak ada kos. Faedah ada, maka kita akan buat pertimbangan, ya. Kalau faedah lebih banyak dari kos, jadi kita timbang lah. Itulah mereka kita. Saya hari ini ke bertumpah, ya. Salam selamat hari raya. Mungkin 1-2 soalan adalah, ya, sebelum saya menjadi pada Datuk Zul dan Datuk Mazni untuk cerita dengan cara lebih dalam. Tapi saya boleh jumpa lagi. Memang saya banyak jumpa kumpulan-kumpulan dan suasana yang mesra. Kita bincang secara terbuka, ya. Beberapa hal lah bukan saja ini isi ASEAN. Saya juga bergerak pada ASEAN sekarang berlangsung. Sekarang Menteri Luar lagi kumpulan, saya pula Menteri Ekonomi datang. Sekarang John Kerry Amerika ada, Wang daripada Menteri Luar China ada, macam semua 30. Malam sekali saya hadir dinner Menteri Luar, ya. 20 bulan saya pula Menteri Ekonomi Amerika dan Jepun ada, saya pula pengurusi. Sekarang ni Datuk Hanifah pengurusi, saya pengurusi pula, ya. Jadi insyaAllah di ASEAN dapat saya juga untuk mengadakan perbincangan dengan sahabat-sahabat sekalian. Jadi dalam masa yang ada ni, saya sila ada 1-2 nak tanya apa-apa. Saya nak cakap yang pertama perlembagaan Malaysia. Yang kedua ialah kalau saya tersilap, maka parlimen akan betulkan. Kita tak mau yang saya buat ni kata tak pakai semua, tak ada masalah. Tapi yang penting kita mempunyai minda terbuka, ya. Kita ni ilmu ni kita kata-kata kita pergi berdagang kata-kata, pelaburan kata-kata, maka kita harus mempunyai sikap terbuka, ya. Saya tidak ada dalam sejarah Malaysia jika ada dalam kuasa parlimen yang tetap, ya, parlimen yang ada pembangkang. Yang ada pun mungkin 3 bulan. Saya dah dekat 2 tahun dah. 6 orang DN, 5 orang pembangkang. Saya selalu jumpa mereka, dapat pandangan, ya. 6 Tan Sri Syarif, ya, lepas tu Datuk Mat Hamzah, Dasin, dan pembangkang ada DAP, ada PAS, ada PKAP Sosial, ya. Kita jumpa mereka, kita semua, bukan mereka saja, ya. Jadi kita jumpa lalu, kita fungsi, dan saya jumpa dengan mereka, berhujah dengan mereka. Dan ini adalah proses demokrasi. Dalam demokrasi, proses yang penting untuk kita mendapat pandangan sebelum kita buat keputusan. Jadi sekarang belum dibuat keputusan, sekarang masih dalam fasa mengurat-ngurat, ya. Dan tidak ada salahnya karena kita terbuka, ya. Kita betul airport kita nak pelancong, ya. Kalau kita nampak garang-garang bunyi-bunyi sangat tak mau luar semua, orang tak mari, maka Johor tak ada. Johor kalau tak ada Singapura, tak ada Johor, ya. Berani saya katakan, orang Johor tahulah 100,000 setiap hari cari makan, 100,000 lebih 100,000 satu hari cari makan, naik motosikal dan naik van ada. Ini kerana Singapura berjaya, ekonomi Singapura, kita kan mengakui Singapura berjaya. Orang kata, saya mengakui bahawa ramai yang kerja di luar, di Magelang ada, Pulau Pinang ada, kan Pulau Pinang atau Magelang berjaya, maka orang kata bekerja di syarikat-syarikat, kan kalau ada senior, ada junior, ada jadi mas pandang menakaran, ada jadi bos, ada macam-macam. Okey, ada 1-2 soalan. Ya. Ya, cakap silakan.
Saya Abdul Abdul Rahman daripada Kuala Lumpur nak tanya kepada Datuk Seri, apa untung, apa rugi kepada Malaysia rancangan kereta api laju daripada Kuala Lumpur, daripada Singapura melalui Kuala Lumpur dan seterusnya, dan apa kesannya kepada MAS dan kepada AirAsia dan lain-lain penerbangan kecil? Terima kasih. Kita dah buat kajian. Satu buat tidak ada kata betul belaka, tidak ada yang baik belaka. Ada kalau kahwin, kalau kahwin dulu dia murah ramai-ramai, tapi satu kan boleh balik pukul 3 pagi dah kahwin, jaga ada tanggungjawab ya. Macam Kelantan, sebahagian di Malaysia, maka kena buat puasa. Sultan dulu ada puasa mutlak, Kelantan semua Kelantan baca Sultan Kelantan. Sekarang ni kena serah pada Datuk Seri Najib puasa. Sekarang lagi puasa tanah dengan agama, dengan adat ya. Siapa baca perlembagaan. Sebelum tu, sebelum Persultanan Melayu ni, itu ada puasa, maka kita give up. Tetapi Kelantan untung dia, rugi kita give up puasa. Puasa dulu puasa mutlak, untung dia kerana Kelantan tak cukup duit. Umpamanya orang Kelantan ni kita kutip daripada Kelantan 400 juta setahun hasil income, 400 juta kita bagi balik 4 bilion, nisbah 10 to 1. Untung lah tu. Dia kerajaan buat hospital. Kalau tidak, askar ada. Kalau tak, kalau Kelantan, negara Kelantan, askar buat. Kalau tak ada, nanti siap ambil Kelantan. Dulu dah siap dah 10 tahun ni. Dah siap Kelantan. Jadi, senang cerita, apa kita buat, ada cost, ada benefit. Sabah masuk Malaysia, ada cost, ada benefit. Costnya, keserahkan puasa minyak dulu 100% Sabah Sarawak ya, sekarang dia dapat 5% kualiti, tetapi dapat balasan, dapat pembangunan, dapat sekolah. Kalau Sabah, negara Sabah, mungkin hari ini Filipina dah ambil Sabah ya, mungkin ya. Jadi ada cost, ada benefit. Kereta api laju macam tu juga lah, ada cost, ada benefit ya. Costnya mungkin orang Melayu Bumi Putra dia belakang sikit tak dapat MAS. Kita kajian memang ada kesan MAS ya. Jadi kesan sekarang ni MAS mungkin 20 flight, AirAsia ada 5 flight, ada misalkan Singapura, Malaysia, Sri ada 30 flight atau Thailand, memang ada kesan. Tetapi baik ada juga ya. Baiknya ialah pergerakannya, mungkin murahnya, buka macam North South Highway. Dulu bila kita highway yang pertama KL Sempat ya, yang muka sen dia tahu mula-mula tu DEP ada blok nanti mahkamah ya, yang muka sen tahu dia mogok macam-macam. Sekarang Jabatan Pulau Pinang, dia rumah dia buat jabatan pertama gerak eh. Dia kata membazir. Sekarang ni 2 nak 3, 4 yang buat yang tak cukup nak lagi ya. Jadi mana kita ni nak tengok jangka panjang lah, jangka panjang. Kalau buat apa high speed rail pun bukan dia susah nak buat, mungkin siap 2025 ya, masa tu dah bertambah. Dia macam yang North South ni highway ni membawa pembangunan yang cukup ketara all along di highway daripada Johor sampai lah ya. Jalan macam mungkin Buang sikit Melaka dengan highway Melaka ini ya, air kami cuma 2 jam pun sampai air bro sampai Melaka ya. Kalau tak ada highway siapa nak buat, saya tak mungkin Melaka. Jadi Melaka menjadi negeri maju dalam Malaysia ni, satu negeri yang maju. Melaka rumah-rumah tak elok, tak ada jalan sampai ke tangga. Ramai orang Melaka kan sampai ke tangga. Jadi segala di Melaka pergi Melaka lah, betul kan? Negeri maju betul. Masih ada Uskam di Iskar, saya ada. Masa Perdana Menteri, saya jadi masa tu saya Menteri EPU, ya. Ali Uskam declare Melaka dengan saya ada, saya hadir, ya. Selangor dia tak betul. Masa tu kita isytiharkan Selangor negeri maju. Kalau pergi hukum tak macam Melaka lah, Melaka steady lagi ya. Dan ini adalah North South Highway. Ipoh naik macam ni. Ipoh dulu tak ada apa sekarang ya. Kita tengok macam mana Alustar. Jadi itu macam Amerika, railroad ya, 200 tahun dulu dia buat kereta api membuka Amerika ya. Macam dia pergi Midwest, Minnesota ke Wisconsin, ramai yang belajar Datuk Fidah belajar sana semua ya. Dulu tak ada apa, tak siapa nak pergi dengan kereta api, telah jadi pemangkin. Kalau sama belajar kereta dia kan ya, jadi pemangkin ya. Jadi high speed rail ada costnya, cost memang ada benefit. Akhir sekali kita buat pertimbangan mana yang baik, mana tak baik. Nah, itulah lebih kurang. Saya nak tanya satu soalan ke? Every proposal that we make, especially on TTPA ni, when is the deadline? There must be a deadline kan? Ya, deadline kita banyak kali lah, tapi selalu tak jadi. Macam di Hawaii, dah patut siap dah, tapi kami protes semua saya antara kita tak siap lagi. Jadi
dah 5 tahun lah deadline. Jadi sekarang ni kalau selesai pun mungkin negotiation mungkin 3 bulan ni. Lepas tu beri parlimen. Kalau parlimen tak ada lah. Habis Ustaz, habis nota tak ada lah. Dia buka untuk signature. Parlimen akan berputuskan. Kita pun kalau kita nampak ahli parlimen tak sokong, kita pun politik kita tak pergi parlimen, tak sampai target tertentu lah. Kalau semua marah tak faham, tapi kita rasa sebahagian daripada marah ni kan tak faham, kita tak cukup lagi dah. Saya dah cakap ada dah, tapi Datuk Pan seorang je nak pergi, yang tak sempat nak pergi seluruh negara. Dia buat tapi tak cukup jadi mula-mula parlimen besar nak sign, tak sign tapi selesai nak sign, sign pun dia proses ratifikasi 2 tahun. Mana kita kata lepas sign kita rasa banyak, itu proses undang antarabangsa, dipanggil ratification signature, ratification signature kata wujud kata lah, lepas signature lepas 2 tahun sana tak bagus, Bumi Putra kata kita 2 tahun lepas tu baru mana kalau nak berbuat kuasa pun 2018 tambah lagi, macam HSPA lah. HSPA ni patut dulu nasihat 2020, katanya saya kan 2025 lah. Jadi kena rancang sekarang. Macam Putrajaya tu ramai nak lelong, sekarang bubu Putrajaya lah ini juga lebih kurang itu kita tengok jaga panjang nak lelong saja sekarang bubu Putrajaya Putrajaya semua negara di dunia macam Kazakhstan kapital dia nama dia Almaty nama Astana dia ikut Putrajaya Kazakhstan sebuah negara yang maju juga di Central Asia, banyak minyak dan oil and gas mineral. Astana post model long Putrajaya. Okey, maknanya kalau sign pun 2018 ratifikasi pula, itu proses treaty antarabangsa, ratification. Dia kena mohon lah, macam mohon raja-raja nak kuasa, kena mohon dulu jadi tak jadi. Jadi proses itu panjang banyak. Okey, last one lah. Ini Puan Asma. Saya pada Puan. Saya nak tanya tentang isu ISDN yang menyebabkan Australia menarik diri daripada penandatangani sebelum ini, dan ISDN dimaklumkan telah dikeluarkan daripada perjanjian PPPA antara Australia dengan negara-negara yang berkaitan. Apakah Malaysia juga akan mengeluarkan ISDA dalam perjanjian? Kerana ISDA saya dimaklumkan mempunyai tekanan hebat ke atas usahawan. Mereka boleh menyaman usahawan kalau mengganggu-gugat usahawan dari luar negara. So itu yang saya risaukan amat-amat sangat tentang tribunal ISDA. Negara ini banyak, ini saya tak ada masa panjang. Perintah ceritanya ada pertikaian kena ada mahkamah, sebab ada mahkamah. Perintah tak ada tunak rekin, tak ada semua, tak ada wakil negara. Ada mahkamah syariah, kita berkelahi suami isteri mahkamah syariah. Jadi mana-mana ada masalah, kena ada mahkamah. Itu biasa. Di dalam perniagaan pun ada dispute ni biasa, kena ada mahkamah. Jadi kita dah sign 74 agreement sekarang ni, kita panggil perjanjian investment agreement. Dalam tu beberapa perjanjian mengandungi satu proses untuk buat keputusan apabila berlaku pertikaian. Mana berebut bukan benda baru lah, yang memang mahkamah biasa dalam negara dia. Cuma kontroversi sikit kenapa? Kerana dilihat ini akan mengkompromi, ini adalah di luar mahkamah kita. Macam Australia ni sekarang Philip Morris mahkamah Australia dapat keputusan bahawa tindakan Australia yang mengharamkan labeling itu adalah bertepatan undang-undang Australia. Jadi Philip Morris tak setuju, dia pergi Hong Kong, dia cabar. Jadi sekarang kes ini jadi kontroversi. Jadi apa yang berlaku dalam jadi proses itu perlu ada. Apa yang berlaku di sini, kita telah mengadakan beberapa safeguard. Maknanya benda-benda yang berlaku di Ecuador yang contoh dalam ini kita akan kurangkan. Jadi ini sahaja besar melibatkan keluarga negara. InsyaAllah kita akan beri taklimat khusus berkaitan SDS ini supaya kita faham. Saya minta maaf saya datang ni untuk senyum-senyum salam. Saya dengar cerita kerana kawan-kawan Datuk Putra Asrama, Datuk Fauzi Aman, Datuk Datuk Puan Asma datanglah saya dah dijadualkan. Jadi insyaAllah saya Datuk Zul akan
jumpa lagi. ISDS satu kali yang penting yang perlu kita mengharisi ya. Okey, saya minta maaf ya. Permisi Bu, permisi Pak. Saya kena teruskan tugas. Saya kena rasmi satu outlet otomotif Bumi Putra di Syatam. Tentu ada 2-3 common office ya. Petani ada Vietnam datang pula, Menteri Petani dan Mesyuarat usul Vietnam, merupakan Brunei, Vietnam datang ke Malaysia. Lepas itu saya mesti mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN, sekarang Menteri-Menteri luar. InsyaAllah kita akan cinta juga mengenai ASEAN.